Jadi akhirnya hari ini Muhyiddin Yassin kata, Muhyiddin Yassin kata macam ni. Bahaya Anwar tak tahu apa dia tanda tangan Muhyiddin. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan peguamnya untuk meneruskan saman terhadap Anwar Ibrahim. Ini katanya setelah Anwar gagal mendedahkan dokumen berkenaan pelupusan hutang peneroka Felda. Sebaliknya mengumpulkan dokumen membabitkan penerbitan sukuk. Saya pun berkali-kali menjelaskan sebelum ini bahawa dokumen yang Anwar tanda tangan itu adalah berkenaan sukuk, bukan pelupusan hutang peneroka Felda. Pendedahan dokumen ini membuktikan saya bercakap benar. Yang berbohong dan fitnah saya adalah Anwar, katanya. Terdahulu hari ini Anwar mendedahkan sebahagian dokumen yang didakwa membuktikan dia telah menandatangani skim pelupusan hutang untuk peneroka Felda. Dokumen itu adalah akaun reserve perkhidmatan awam serta penerbitan sukuk. Baik. Justru Anwar mendesak Muhyiddin Yassin meminta maaf kepadanya. Bagaimanapun Muhyiddin berkata kenyataan media Kementerian Kewangan mengesahkan ia adalah jaminan kerajaan dan bukan pelupusan hutang peneroka. Okey, saya baca bab ni. Bagaimanapun Muhyiddin berkata kenyataan media Menteri Kewangan itu mengesahkan ia adalah jaminan kerajaan sebanyak 9.9 bilion dan bukannya pelupusan hutang peneroka sebanyak 8.3 bilion yang diselesaikannya pada tahun 2021. Malah katanya dokumen sukuk yang didedahkan menunjukkan Anwar tidak memahami kandungan. Ini bahaya, entah apa lagi dokumen perjanjian yang ditandatangani atas kapasiti sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang dia tidak faham atau tidak tahu isi kandungannya. Jelas Anwar tidak layak atau kompeten sebagai Perdana Menteri. Lagi lama Malaysia ditakbir oleh kerajaan Madanon, Anwar Ibrahim, lagi besar mudaratnya kepada rakyat. Baik, saya komen tentang ni tuan-tuan. Siapa yang tak faham sebenarnya apa yang disain? Saya ulang tak balik apa yang disebut tadi. Dia kata, Muhyiddin Yassin kata, dia kata apa? Muhyiddin berkata, kenyataan media Kementerian Kewangan itu mengesahkan ia adalah jaminan kerajaan sebanyak 9.9 bilion dan bukannya pelupusan hutang peneroka sebanyak 8.3 bilion yang diselesaikan oleh 2021. Pakcik, ni saya nak jelaskan, nak cerita kat pakcik dengan makcik lah. Apa maksud dia? Ni kali ketiga dah. Dalam Facebook saya sebut, sebelum ini punya live pun saya sebut. Ni saya sebut lagi sekali ni. Baik, Muhyiddin Yassin kata macam ni. Dia telah melupuskan hutang Felda bernilai 8.3 bilion. Hutang peneroka. Peneroka ni, okey. Ni siapa yang tak tahulah, ini kawan saya. Terima kasih kawan saya yang duduk Felda. Dia generasi ketiga kalau tak silap saya, kedua ke ketiga. Dia cerita pada saya. Apa yang berlaku? Mula-mula dahulu, dan orang Felda boleh betulkan. Kalau saya silap, orang Felda boleh betulkan. Dia cerita pada saya macam ni. Peneroka yang pertama, generasi yang pertama dulu datang, dia buka teroka tanah, dia dapatlah 10 ekar. Daripada 10 ekar tu apa yang buat dia orang peneroka buat, dia akan jual hasil kepada Felda. Pada masa itu getah kot awal-awal kan, sebelum sawit kan. Hasil tu dijual, dikira tolak daripada hutang, dia bayar, dikira buat pinjaman lah sebenarnya. Tanah tu 10 ekar, whatever ekar tu, dia orang pinjam daripada Felda, so dia akan bayar bulan-bulan, tapi dia kena tuai hasil. Dia buat rumah, kemudian dia tanam sesuatu, hasil itu dia hantar kat Felda, pendapatan itu dia guna untuk bayar hutang. So akhirnya tanah itu setelah mungkin 20-30 tahun, tanah itu akan jadi milik peneroka. Habislah, kira good idea lah tu Tun Razak buat, sangat baik. Jadi peneroka pun dapat tanah, dia pun dapat skill tanaman, orang miskin semua dapat tanah, dapat tanaman, boleh jual, dapat pendapatan, baguslah dan boleh terus. Cuma ada satu masalah. Masalahnya bila dia tanam sawit, ada tanaman semula. Isu tanaman semula ni tuan-tuan. Now, sawit ini setelah mungkin katalah 15 tahun, 10 tahun, for whatever tahun, dia kena tanam semula. Dan tanaman semula ni bukan murah. Dia ambil kos yang tinggi. Bila dah tanam semula, kalau tersilap saya, sawit kalau dia nak membesar pun dalam mungkin masa 4, 5, 6 tahun macam tu, nak kena jaga, dia ada baja dia ada kos dia. So, bila dah habis bayar hutang atau dah nak habis bayar hutang kat Felda, dia nak tanam semula. Nak tanam semula ni nak dapat duit daripada mana? So, akhirnya dia refinance. Dia hutang balik kepada peneroka, kepada Felda, pinjam balik duit Felda untuk penanaman semula. So, hutang tu tak habis, tuan-tuan. Hutang tu tak habis. Dah nak habis hutang, kena hutang balik. Dan nak habis hutang, kena hutang balik. Sampai bergenerasi yang seterusnya. Ada yang sampai beratus ribu mungkin kan, beratus ribu hutang tersebut. So, nak bayar balik tu agak mustahil dah. Dah tua pun akhirnya, bila nak habis hutang, dah tua, nak kena tanam semula, kena buat pinjaman balik. Ada di kalangan mereka tak ambil. Mana anak-anak mereka yang berduit, dan sebagainya, dia orang macam tak apalah,
10-15 tahun terbang balik, tanam balik, betul. Mana yang berduit, dia kata tak apalah, kita tak payah guna duit peneroka, duit Felda, kita boleh buat pinjaman bank. Itu tak apalah, dia buat pinjaman bank ataupun dia ada duit simpanan sendiri. Tapi yang tak berduit, dia kena pinjam balik daripada Felda. So dia berhutang balik ratus ribu bila nak bayar. So akhirnya pada tahun 2018, Pakatan Harapan kata tak boleh macam ni. Okey, yang ni kita kena hapuskan hutang. Baik. Isu dia, bila peneroka tu pinjam duit daripada Felda, Felda dapat duit daripada mana? Itu soalan dia. Bila peneroka pinjam duit daripada Felda, bukan seorang peneroka ni beribu tuan-tuan seluruh Malaysia ni. So bila dia pinjam daripada Felda, Felda dapat duit daripada mana? Takkan duit gugur daripada langit. Memang Felda ada duit, tetapi itu duit dia untuk perniagaan. So Felda buat pinjaman ke WSP, buat pinjaman Maybank, dia ada pinjaman dia untuk nak bagi dekat peneroka ni. Okay? Now, bila dia buat, itu bukan duit Felda, itu memang duit pinjaman. Dia pinjam dekat bank, dia bagi dekat peneroka. Isu dia, bila tahun 2021, Muhyiddin Yassin, dia nak hapuskan write off dalam bahasa account dia, write off. Dia nak hapuskan hutang tu peneroka. Okey peneroka, okey. Kamu hutang semua ni kira kosong, kan? 8.3 bilion habis, settle. Oh, peneroka pun tepuk tangan. Terima kasih. Betul, dia umum ni. Oh, betul. Terima kasih. Terbaik. Baik. Felda ni duduk berdiri sebelah Muhyiddin Yassin. Telan Elio. Kalau dia orang dah tak bayar hutang, habis 8.3 bilion tu siapa nak bayar? Saya kata tadi tuan-tuan, hutang 8.3 bilion tu bukan duit Felda. Dia buat pinjaman. Nak bagi dekat peneroka tu. So, hutang 8.3 bilion tu siapa nak tanggung? So Muhyiddin Yassin kata tak apalah. Felda relax Felda relax. Felda, alright? Wah cover lu Felda, Wah cover lu. Don't worry be happy. Wah akan settlekan, wah buat sukuk. Gua akan buat sukuk dia kata. So dia pun nak buat sukuk. Dia buat sukuk macam mana tuan-tuan? Dia terbitkan bond 9.9 bilion. Berapa tadi hutang? 8.3 bilion. Berapa sukuk? 9.9 bilion. Pembayaran bond itu 1 bilion kerajaan akan bagi setahun selama 10 tahun. Apa itu sukuk? Tuan-tuan pergilah Google, cari apa itu sukuk. Basically, jaminan kerajaan terbit hutang, tapi di bawah kerajaan untuk bayar hutang 8.3 bilion dan dah dilupuskan tadi. Nah, bila Muhyiddin Yassin kata, saya cerita tentang nak lupus hutang Felda 8.3 bilion. Anwar cerita tentang sukuk 9.9 bilion. Beza. Baik, aku nak tanya. Kalau dah lupus 8.3 bilion, kalau tak mampu bayar bank, apa akan jadi pada Felda? Aku tanya soalan ini lagi sekali. Kalau dah lupus 8.3 bilion, dah peneroka ni tak bayar lagi pada Felda, siapa nak bayar 8.3 bilion dekat bank? Kalau Felda tak mampu bayar, macam mana? Apa akan jadi? Felda tutup. Kalau Felda tutup, apa jadi pada peneroka? Itu satu. Ada kemungkinan lepas itu Felda kata tak jadi lagi hapus sebab kami tak mampu nak bayar 8.3 bilion. So pelupusan hutang kita ambil balik. Tak ada write off. Tapi nak kata tak ada write off tu susah sikit sebab dah hantar surat. Muhyiddin Yassin dah hantar surat. Itu yang orang bersatu tunjuk tu. Peneroka selamatlah. So, adakah 9.9 bilion itu untuk membantu Felda menguruskan pelupusan hutang Felda? Hutang peneroka? Iyalah. Kalau tak ada 9.9 bilion itu, bagaimana Felda nak jelaskan 8.3 bilion yang dah write off, dah padam, dah lupus daripada hutang peneroka? Betul tak? Jadi, adakah 9.9 bilion itu berkaitan dengan 8.3 bilion? Berkaitanlah benda tu. Kan? So, saya tanya kepada Bro Azrin Vlog, adakah 9.9 bilion itu berkaitan dengan 8.3 bilion berada Azrin Vlog? Kalau sekiranya tak ada, tak boleh, tak dapat 9.9 bilion itu, kat mana Felda nak cekau 8.3 bilion? Saya tanya ni. Kat mana Felda nak dapat 8.3 bilion itu? Perkara ini tuan-tuan disebut oleh siapa juga? Dipersetujui akhirnya. Hari ini Marzuki Setiausaha Politik Muhyiddin Yassin sendiri kata. Dia kata macam mana Muhyiddin nak sediakan Grant Felda? Dia dah berhenti tahun 2021. Bekas Ketua Setiausaha Sulit bukan Setiausaha Politik.
Marzuki Muhammad berkata bekas Perdana Menteri itu tidak sempat menyediakan geran kepada Felda selepas melupuskan hutang peneroka. Ini kerana Muhyiddin Yassin telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2021 jelasnya. Jadi betul lah apa yang dicakapkan tadi tu. So, sukuk itu, geran itu sebenarnya adalah untuk membantu Felda settlekan 8.3 bilion itu. Faham tak? Ke tak faham? Faham ke tak faham? Ke tak faham lagi? So, maksudnya Marzuki tadi kata Muhyiddin Yassin tak sempat sediakan geran sebab dia berhenti. Ya, kita setuju dia dah berhenti. Tetapi tuan-tuan, masa dia umum tu, takkan pada masa itu dia tak ada nak sign apa-apa, tak fikir. Jadi siapa Perdana Menteri tak fikir ni tuan-tuan? Masa dia umum tu takkan dia tak fikir pasal geran tu. Siapa punah sihat dia ni? Takkan main umum je. Okey, dengan ini saya mengumumkan hutang anak saya kepada hutang macam ni. Ni macam saya cerita itulah. Kan, ada orang pinjam dengan kita. Ada orang pinjam duit dengan kita. Okey. A ni pinjam duit dengan kita RM1,000. Dia kata, pinjam duit RM1,000. Okey lah. Saya pun bagi. Lepas tu dia dah pinjam. Tiba-tiba apa orang kata, ada kawan saya datang. Dia kata, hutang dia tu, hutang yang si A tadi tu, okey, hutang A, dia tak bayar kau lah. Ya ke? Kenapa pula tak bayar? Tak apa, aku tanggung. Kita cancelkan hutang A tu, aku tanggung. Yang B ni cakap, aku tanggung. Ya ke? Kau nak tanggung? Tak apalah, hutang dia kasih settle, write off lah. Hutang dia ni peneroka, so kita write off. Okey lah. So RM1,000 aku ni, okey lah. So nanti masuk bulan depan, saya pun tanyalah pada si B, hutang si A tadi tu RM1,000 macam ni. Hutang RM1,000 Alamak, aku tak fikir lah macam mana nak bayar kau. Habis yang kau suruh dia cancel tu kenapa? Aku suruh dia cancel sebab aku nak dia sokong aku. Iyalah, kau dah suruh dia cancel, kau kena fikirlah macam mana kau nak bayar aku ni. Faham tak? Aku tak tahulah kalau korang tak faham lagi analogi mudah sedemikian. Kan? Tapi dia orang pusing tuan-tuan sebab dia tahu dia dah salah. Ni Marzuki sendiri kata. Dia kata dia dah tumbang tahun 2020, tak sempat sedia geran. Tuan-tuan, ni saya tunjuk ni Marzuki Setiausaha Sulit dia sendiri cakap tau. Tak sempat, ni saya tunjuk. Dia kata sendiri, perkataan dia guna sendiri. Dia kata bekas Perdana tidak sempat. Ini perkataan ni, tidak sempat menyediakan geran. Tidak sempat menyediakan geran. Tuan-tuan nampak kan perkataan tu kan? Tak sempat tuan-tuan. Tak sempat. Jadi dia suruh hapus hutang. Hapus hutang betul. Dia umum suruh hapus hutang. Tapi dia tak sediakan geran. Tak fikir. Tak ada perancangan ke arah itu. Tapi dia dah berhenti 2021 dah. Sebelum tu lah. Sebelum dia umum lah kena sediakan. Jangan dah umum lepas tu blur. Ni Perdana Menteri apa cokia macam ni? Perdana Menteri macam mana pun cokia macam ni? Dia duk tuduh Anwar tak apa bahaya sign. Engkau sendiri tak reti. Engkau sebenarnya tak reti sebenarnya benda ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Bila dalam perkara tersebut, bila disebut tentang geran tersebut tadi sebenarnya, dia kata tak ada 9.9 bilion tu. Bukanlah 8.3 bilion. Ada pesalah PN ni ada pemerintah bangang macam tu kan. Tuan-tuan, saya nak tanya 9.9 bilion tu tujuan dia apa? Saya nak tanya ni 9.9 bilion tu yang Anwar suruh Felda raise the sukuk tu untuk tujuan apa? Nak beli kapal selam? Nak beli kereta api? Nak lancarkan roket ke bulan? Ataupun untuk selesaikan masalah 8.3 bilion tu? Faham tak faham? Dah. Kalau korang tak faham lagi, dah lah, itulah level kadang-kadang sampai frust kita nak pergi ceritakan benda yang basic macam ni tuan-tuan. Benda yang basic, benda yang terlalu asas macam ni pun masih ada orang petikai kan. Bila aku suruh datang berdebat, tak berani kan. Datang berdebat, tak berani. Takut kan. Kalau saya nak berdebat, simple je soalan saya. Lepas dia dah announce tu,
Lepas dia dah announce 8.3 bilion tu dihapuskan, kalau saya berdebat dengan orang, saya akan tanya soalan. Apa mekanisme kerajaan untuk memastikan bahawa hutang tersebut 8.3 bilion itu boleh dibayar kepada Felda? Boleh dibayar oleh Felda, bukan kepada Felda. Oleh Felda kepada pemiutang. Tahu pemiutang tak? Creditors. Tahu creditors tak? Pemiutang. Apa itu pemiutang? Orang yang memberi hutang kepada kita. Itu dalam istilah akaun on takut tak faham. Luang seluang wala on tak faham. Pemiutang, creditors, orang memberi hutang kepada kita, itu dipanggil pemiutang atau creditors.